Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Malaysia bersedia membuka pintu kerjasama baharu dengan Qatar. Ini khususnya bidang ekonomi, pendidikan dan kebajikan. Malaysia turut menyatakan kesediaan kerjasama dengan Qatar dalam usaha pembangunan semula Afghanistan termasuk penyelarasan misi bantuan kemanusiaan. Perkara itu antara fokus utama di bawah utusan khas Perdana Menteri ke Timur Tengah Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau sebelum ini melakukan lawatan kerja 4 hari ke Qatar. Gempa bumi sederhana berukuran 5.5 pada skala Richter berlaku di barat daya Banten, Indonesia. Gegaran turut dirasai di ibu negara. Gempa berlaku pada pukul 5.10 petang waktu tempatan pada kedalaman 10 km berpusat di barat daya Bayah, Banten. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Demikian menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia. Austria mewajibkan vaksinasi COVID-19 terhadap semua populasi dewasa di negara itu mulai hari ini. Bagaimanapun, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah kesihatan dikecualikan. Mereka yang gagal melengkapkan vaksinasi selepas pertengahan Mac depan boleh didenda sehingga €3,600. Presiden Alexander Van der Bellen mewartakan undang-undang tersebut selepas diluluskan di Parlimen. Ketika ini, 69% populasi dewasa Austria telah lengkap vaksinasi. Sementara 2 juta kes jangkitan COVID-19 direkodkan dengan 14,000 kematian. Di India, kadar kematian akibat COVID-19 kini mencecah 500,000 orang. Bagaimanapun, kajian mendapati jumlah sebenar mereka yang maut akibat wabak itu adalah lebih tinggi. Penolong Profesor di Institut Pengurusan India, Chinmay Tumbe memberitahu kira-kira 3 juta kematian dicatat pada pertengahan tahun lalu selepas gelombang varian Delta melanda New Delhi. Namun data itu tidak didedahkan kerajaan. India kini berdepan gelombang ketiga COVID-19 membabitkan varian Omicron. Keseluruhan kes jangkitan mencecah 41.95 juta, kedua tertinggi selepas Amerika Syarikat. New Zealand dalam pada itu membuka semula pintu sempadannya setelah hampir 2 tahun ditutup dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Perdana Menteri Jacinda Ardern memaklumkan warga negara yang berada di Australia dan lengkap vaksinasi boleh pulang ke negara itu bermula 27 Februari tanpa perlu dikuarantin. Bagi warga negara yang berada di negara lain, mereka juga dibenarkan pulang 2 minggu selepas tarikh tersebut. Bagaimanapun, pelancong dari Australia dan negara tanpa visa tidak dibenarkan masuk sehingga Julai. Kumpulan pertama pasukan tentera Amerika Syarikat tiba di Jerman bagi membantu Pakatan NATO di Timur Eropah dan Jerman memantau aktiviti ketenteraan Rusia di sempadan Ukraine. Perkara itu didedah pemerintah tentera Amerika di Eropah. Anggota pasukan Kor Payung terjun ke-18 yang tiba di Wiesbaden semalam merupakan sebahagian daripada 2,000 anggota yang akan diatur gerak ke Eropah. Rabu lalu, Presiden Joe Biden telah mengarahkan hampir 3,000 pasukan tambahan ke Poland dan Romania bagi melindungi wilayah Eropah Timur daripada tempias krisis di Ukraine. Sementara itu, Jabatan Negara Amerika Syarikat sekali lagi membatalkan sekatan ke atas program nuklear Iran. Ia merupakan langkah teknikal bagi menjayakan semula perjanjian nuklear 2015. Menurut pegawai kanan jabatan itu, penarikan semula sekatan ditamat era pentadbiran Donald Trump pada 2020. Namun disambung semula Presiden Joe Biden. Langkah itu dibuat bagi memulihkan pelan tindakan komprehensif bersama 2015 bagi mengawal sebarang aktiviti program nuklear awam termasuk penambahan simpanan uranium yang telah diperkaya. 5 pelancong dan 2 anak kapal maut apabila pesawat yang dinaiki terhempas ketika dalam perjalanan melihat garisan naskah purba di Peru. Pesawat milik syarikat pelancongan Aerosantos itu dilihat jatuh sejurus berlepas dari lapangan terbang kecil Maria Rija di naskah sekitar tengah hari. Kementerian Pengangkutan Peru dalam kenyataannya memaklumkan tiada mangsa terselamat dalam kemalangan tersebut.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Daftar program imunisasi kanak-kanak untuk lebih pelindungan terhadap jangkitan wabak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.